Banyak lagi kejayaan lain yang telah kita capai dalam tempoh 2 tahun lepas. Namun, kini saya ingin memberi fokus kepada 2 aspek berikut. Pertama, ketiadaan beras putih tempatan di pasaran serta reformasi industri padi dan beras. Dan kedua, kadar sara diri daging yang rendah. Dalam Kementerian KPKM ini, semua pegawai-pegawai di hadapan saya sedar, lain-lain sektor kita boleh dikatakan mencapai apa yang dikenaki walaupun sasaran SSR itu tidak 100%. Tetapi kadang naik, kadangnya turun. Tetapi 2 bidang ini kita masih jauh ketinggalan, yaitu kecukupan beras dan juga ruminan, yaitu kadar sara diri daging yang masih rendah. Di peringkat awal, saya memerlukan masa yang agak panjang untuk memahami keseluruhan rantaian nilai industri padi dan beras negara, memandangkan ia adalah sebuah industri yang sangat besar dan kompleks. Padi merupakan komoditi strategi negara yang memainkan peranan penting, bukan saja sebagai makanan asasi rakyat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi lebih 230,000 pesawah serta keluarga mereka. Justru, industri ini memberi kelangsungan hidup kepada lebih 1 juta isi rumah. Buat masa ini, pengeluaran beras tempatan hanya mampu membekalkan keperluan untuk 21 juta pengguna di Malaysia. Oleh kerana penduduk Malaysia melebihi 30 juta orang, sebahagian lagi beras kita terpaksa diimport dari sumber luar melalui Bernas. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah mana-mana polisi sedia ada, kerana ia ibarat sehelai kain sarung. Kalau ditarik ke atas, di bawah akan terlihat. Dan jika ditarik ke bawah, di atas akan terlihat. Kita tidur dalam sarung kain pelekat atau kain batik. Tutup kaki, kepala terbuka. Tutup kepala, kaki terbuka. Kena cari kain selimut baru. Oleh sebab itu, kementerian ini sangat berhati-hati ketika mahu melaksanakan reformasi ke arah industri ini, ke atas industri ini. Banyak sisi libat urus perlu dilaksanakan dan pelbagai lapisan masyarakat perlu disantuni untuk mendapatkan kaedah yang terbaik bagi menguruskan komoditi ini. Sebagaimana kita sedia maklum, antara isu besar tentang industri padi dan beras adalah isu kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Setelah task force yang ditubuhkan melaksanakan tugas mereka untuk menyiasat, mengkaji dan memberikan cadangan untuk menyelesaikan isu ini, maka pada hari ini saya ingin mengumumkan beberapa langkah yang akan diambil untuk mereformasikan sektor ini. Yang pertama, pemantapan tata kelola sektor padi dan beras, yaitu pengasingan kuasa antara bahagian pembangunan industri padi dengan kawal selia padi, beras dan wakil kerajaan dalam Bernas akan segera dilaksanakan. Itu pengasingan kuasa, kawalan padi dan beras, kemudian pembangunan industri padi dan wakil kita dalam Bernas. 3 sektor ini naklah bermain peranan yang lebih aktif pada masa hadapan. Pengenalan kepada peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import, pekeliling tentang peraturan ini akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat. Pelaksanaan agenda reformasi perkhidmatan awam melalui kajian penggabungan kesemua penguatkuasa di bawah KPKM seperti KPB, Makis, DOA, DBS, DOF, FAMA dan LKM. Semua penguatkuasa itu digabungkan yang berada di bawah Kementerian KPKM. Pengumuman reformasi pentadbiran yang sedang dilaksanakan di Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS dalam masa terdekat.
Sukacita saya ingin umumkan melalui langkah-langkah yang diambil, KPKM adalah kementerian yang pertama menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan agenda reformasi perkhidmatan awam melalui penggabungan penguatkuasaan di bawah KPKM. Ingin saya tegaskan bahawa reformasi yang sedang diusahakan kementerian ini bukanlah kerana ada agenda politik, tapi ia dilakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan industri padi dan beras negara. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saya juga ingin maklumkan KPKM telah memperkenalkan asas pengiraan baru kadar sara diri dan penggunaan per kapita PCC beras negara selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO UN mulai tahun ini. So kadar baru beras ini telah dipersetujui, DOSM telah mengesyorkan supaya kita membuat perkiraan kadar baru. Menerusi kaedah baru ini, pihak KPKM telah menentukan asas pengiraan pengeluaran padi pada tahun 2023 dengan mengambil kira jumlah padi bersih yang akan diproses kepada beras sahaja. Artinya yang penyediaan benih, stok dan sebagainya itu tidak dikira dalam pendapatan ataupun jumlah beras yang boleh digunakan. Pengiraan ini tidak termasuk jumlah pengeluaran padi yang dikhususkan untuk tujuan benih pada tahun yang sama. Sehubungan itu, melalui pelarasan semula metodologi pengiraan SSR dan PCC beras menggunakan kaedah baru ini, pada tahun 2023 SSR beras negara adalah pada kadar 56.2% berbanding dengan 57.9% pada tahun 2022. Pengumuman yang lebih terperinci berkaitan kaedah baru pengiraan SSR beras negara akan dimaklumkan melalui siaran media pada 11 hari bulan nanti.